Anwar Ibrahim bukanlah nabi, apatah lagi malaikat. Pastinya ada kekurangan sebagai hamba. Tanpa rasa bersyukur, makian yang dihadiahkan kepada Anwar dengan menghasut orang ramai membenci tanpa ihsan, seolah-olah Anwar seperti Perdana Menteri sebelum ini yang merompak berbilion-bilion harta rakyat. Seolah-olah tiada satu kebaikan dilakukan olehnya. Ketika hari Minggu kita bersama keluarga, Anwar bekerja sama ada di dalam negara dan di luar negara. Baginya masa yang ada untuk membetulkan negara tidak lama. Tiada masa walau sehari untuk dirinya bersenang lenang dengan jawatan dan kuasa, kerana dia tidak mahu meninggalkan beban kepada kita sebagaimana dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Cuba Anda fikirkan, andai Anwar tidak menjadi Perdana Menteri, tidak ada mana-mana Perdana Menteri yang berani melawan rasuah di kalangan kapitalis-kapitalis yang sudah lama menguasai politik negara. Daripada Datuk Seri, Tan Sri hingga Ketun, mereka sudah tidak kebal seperti dahulu. Walaupun Anwar menghadapi tekanan yang hebat, golongan kapitalis yang mempunyai sumber kewangan untuk sabotaj pemerintahannya, Anwar tidak gentar kerana dia pernah dipenjarakan 10 tahun lamanya dan kesukaran begitu sudah menjadi perkara biasa dalam perjuangan dirinya. Andai Anwar tidak menjadi Perdana Menteri, barangkali penjawat awam tidak dapat menikmati pelarasan gaji SSPA sehingga 7% selepas sekian lama tidak dinikmati oleh kaki tangan awam yang rata-ratanya orang Melayu. Anda masih ingat ketika Anwar mula menjadi Perdana Menteri, antara bebanan yang dipikulnya, yaitu ringgit Malaysia, hampir mencecah RM5 berbanding dolar. Jika bukan Anwar bekerja keras meyakinkan pelabur dan mempertingkatkan perdagangan negara, barangkali ringgit tidak mengukuh ke tahap sekitar RM3.88 berbanding dolar. Tahukah Anda, ringgit Malaysia terbaik di Asia mengatasi negara-negara maju seperti Singapura, Jepun, Korea dan lain-lain. Andai Anwar tidak berani buat keputusan sukar, subsidi mungkin terus bocor. Hakikatnya, rasionalisasi subsidi menjimatkan RM15 bilion setahun. Dengan dana tersebut disalur semula melalui STR, SARA, serta subsidi bersasar untuk rakyat, nelayan dan petani. Andai Anwar tidak menjadi Perdana Menteri, barangkali kita semua tidak dapat menikmati barang dapur yang dibeli secara percuma untuk ibu bapa kita. Seorang ayah beritahu kepada rakan sekerja, "Beritahu Anwar terima kasih kerana belikan beras, minyak masak, dan lain-lain keperluan dapur setiap bulan." Andai Anwar tidak tegas membetulkan tadbir urus negara, RM15.5 bilion aset negara hasil rasuah dan kebocoran mungkin tidak berjaya dipulihkan, dan pemburuan jerung besar tidak diperkasakan sepenuhnya. Andai Anwar tidak mengangkat agenda madani, kadar pengangguran mungkin tidak turun ke paras 2,9%, terendah dalam lebih sedekat. Andai Anwar bukan Perdana Menteri, pelajar OKU masih perlu membayar tambang pengangkutan, dan kira-kira 3.000 pelajar OKU tidak menikmati pengecualian yuran pengajian sepenuhnya. Andai Anwar tidak berpihak kepada rakyat marhaen, pengecualian bayaran balik PT-PTN bagi graduan kelas pertama daripada keluarga B40 dan M40 mungkin tidak dilaksanakan. Andai Anwar tidak menjadi Perdana Menteri, peruntukan sekolah agama berjumlah ratusan juta yang dihentikan oleh Mahathir, dan tiada mana-mana Perdana Menteri selepas itu yang berani menyalurkan semula. Anwar berikan semula bantuan tersebut tanpa mengira pegangan politik mereka. Andai Anwar tak memacu keyakinan ekonomi, Malaysia mungkin tidak mencatat RM384 bilion pelaburan diluluskan. Sektor perkhidmatan merekodkan RM187.9 bilion dalam 9 bulan pertama 2025. Andai Anwar tidak memperkukuh diplomasi serantau dan Islam, Malaysia mungkin tidak memimpin rundingan damai ASEAN atau diiktiraf sebagai suara penting umat di pentas dunia. Malah beliau dipilih sebagai antara top 10 pemimpin Islam paling berpengaruh di dunia.
Andai Anwar tak memihak kepada golongan nelayan dan petani, subsidi bahan api LKIM RM1.65 seliter dan Budi 95 RM1.99 seliter mungkin tidak dinikmati. Usaha subsidi bersasar ini sahaja diunjur menjimatkan lebih 20 bilion ringgit setahun untuk dikembalikan kepada B40. Andai Anwar tidak keras melawan rasuah dan membela golongan miskin, gaji minimum tidak dapat dinaikkan kepada RM1.700. Bantuan infrastruktur asas untuk keluarga daif tidak dapat digerakkan. Andai Anwar tidak mengemudi perdagangan negara, Malaysia mungkin tidak mencatat jumlah dagangan melebihi 3 triliun ringgit. Andai Anwar tidak memimpin kerajaan hari ini, keselamatan sosial pekerja mungkin tidak diperkukuh. Apabila lebih 10 juta pekerja tidak dilindungi Perkeso, pekerja hilang kerja tanpa bantuan insurans pekerjaan, dan pekerja gig terus terpinggir tanpa perlindungan. Semuanya kini sudah terbela di bawah kerajaan yang dipimpin Anwar Ibrahim. Andai Anwar tidak memacu pembaharuan perumahan rakyat, pembinaan dan penyelarasan rumah madani, rumah mampu milik, serta skim sewaan dan sewa beli, golongan B40 dan M40 tidak berpeluang memiliki atau menyewa rumah pada kadar munasabah di kawasan bandar dan separa bandar. Ada penghasut mengatakan, Anwar sudah lupa perjuangan reformasi. Saya ingin bertanya, benarkah begitu atau hanya sekadar agenda pribadi? Jika kita rakyat yang matang, berfikiran rasional, dan bukan dalam kehidupan kepartian atau pentaksub kepada mana-mana pemimpin, kita dapat melihat bagaimana perjuangan Anwar untuk memulihkan ekonomi negara. Saya yakin rakyat akan dapat melihat Anwar dan kabinetnya cuba membantu rakyat secara praktikal, bukan sekadar retorik, walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan halangan. Fahamilah, reformasi perlu ambil masa. Reformasi ekonomi dan institusi bukan boleh nampak hasil dalam setahun. Anwar memulakan dengan agresif pada peringkat awalnya reformasi ekonomi, dan setelah 3 tahun kita dapat melihatnya. Reformasi institusi juga sudah bermula sedikit demi sedikit. Seperti saya ulas sebelum ini, reformasi bukan revolusi. Perubahan memakan masa dan secara demokrasi dan diplomasi. Revolusi secara kekerasan malah melibatkan kehilangan nyawa. Tuntutan kuat, ya, terlalu laju, tersungkur, terlalu lambat, akan disingkir. Jadi kebijaksanaan itu penting. Saya melihat ada yang memberi kritikan terlalu cepat sebelum dasar matang. Contoh, korupsi sudah menjadi budaya lebih 40 tahun lamanya. Mana mungkin ia dihapuskan dalam tempoh 3 tahun. Namun dalam tempoh 3 tahun, kita telah dapat melihat angin perubahan itu. Dalam politik demokrasi, pemimpin kuat dan hebat hampir pasti menerima tekanan tinggi. 20 tahun mendatang, dan barangkali Anwar pun sudah tiada di dunia ini, kita akan faham perjuangan dan pengorbanannya. Bunga kemunting di dalam pagar, kembang semerbak harum mewangi. Dengan pencak silat pendekar, takkan tergugat pahlawan sejati.